Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ni kita nak belajar guna kalkulator handphone. Kenapa cikgu nak ajar guna kalkulator handphone? Sebab boleh dikatakan semua orang kat rumah ada handphone. Sebelah kiri cikgu adalah kalkulator iPhone. Sebelah kanan cikgu adalah kalkulator Android. Android itu contohnya Oppo, Vivo, Lenovo dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak tekan butang-butang yang ada pada kalkulator handphone tu, kita kena faham dulu, kena tahu fungsi-fungsi butang tersebut. Okey, di bahagian atas ni adalah skrin ya. Okey, skrin, kotak atas kalau kuning tu. Okey, kemudian kita pergi ke butang merah ni, butang nombor. Okey, butang nombor semua ada. Ada nombor 0 hingga 9. Kemudian yang color biru ni, dalam kotak biru ni, butang operasi iaitu tambah, tolak, darab, bahagi dan sama dengan. Seterusnya color orange, butang set semula. Ada setengah handphone dia tulis AC, DEL, C dan CE. Okey, yang ni ya. Yang color orange ni. Jadi, apa maksud AC? AC ialah all clear, DEL adalah delete, C clear, CE adalah clear entry. Apa fungsinya? Fungsinya ialah bila kita tekan butang AC atau DEL atau C atau CE, okey, pada skrin ni akan jadi 0. Maksudnya kalkulator tu bila dia tulis AC, DEL, C atau CE, fungsinya adalah sama sahaja. Dah faham fungsi-fungsi, kita tengok contoh yang pertama. Soalan daripada buku teks tahun 6. Okey, tengok soalan jenis kek lapis, bilangan dieksport. Okey, semua data diberi. Kemudian soalannya, hitung jumlah kek lapis keju dan coklat yang dieksport. Jadi bulatkan kata kuncinya jumlah. Jumlah maksudnya kena tambah keju dan coklat. Jadi bulatkan keju dan coklat. Jadi dia nak suruh tambah data yang diberi tadi, keju dan coklat. Okey, jom kita guna kalkulator handphone. Jadi ini skrin handphone. Jadi langkah pertama, cari dulu ikon kalkulator. Okey, jadi tekan ikonnya jadi jumpa ya. Jadi langkah yang seterusnya, tekan dulu butang C untuk clearkan nombor jadi 0. Okey, kemudian tekan butang 7, 5, 2, 1, 6, 8. Tambah 8, 5, 4, 7, 9. Tekan butang sama dengan. Okey, jawapannya 837,647. Ini jawapannya. Okay, contoh kedua, soalan melibatkan operasi tolak dan bahagi. Jadi di sini ada soalan operasi bergabung. Okay, kita tengok dulu contoh soalan operasi bergabung. Operasi bergabung ada prinsipnya, iaitu prinsip kurungan, darab bahagi, tambah tolak. Okey, ku, daba, tato. Keutamaan yang pertama, kalau ada kurungan, kena buat kurungan dahulu. Kalau ada darab atau bahagi, kena buat darab bahagi dahulu. Kalau ada tambah tolak, barulah buat tambah tolak. Jadi soalan tadi melibatkan tolak dan bahagi. Jadi kena buat bahagi dahulu. Ini pengiraan yang tadi. Jadi tekan dulu butang C untuk clearkan nombor. Kemudian tekan butang 2, 3, 5, 6, 2, 0. Butang tolak. Kemudian butang 1, 7, 4, 0. Butang sama dengan. Kemudian tekan butang bahagi 6, 0. Tekan butang sama dengan. Jawapannya 3,898. Betul atau salah? Jawapannya salah. Kerana apa? Tidak mengikut prinsip operasi bergabung, iaitu prinsip kurungan, darab, bahagi, tambah tolak ataupun ku, daba, tato. Maksudnya kena buat bahagi dahulu.
Okey, jadi kena tekan semula butang C untuk clearkan nombor. Kemudian tekan butang 1 dulu, kena buat bahagi dahulu. 1740. Bahagi dengan 6 sifar. Kemudian tekan butang sama dengan, okey, sama dengan 29. Kemudian tekan butang C semula, clear. Okey, tekan butang 2, 3, 5, 6, 2, sifar. Tolak dengan 29. Sama dengan, butang sama dengan, jawapannya 235,591. Ini jawapannya. Tekan dulu butang C untuk clearkan nombor. Kemudian tekan butang 9, 8, 1, 3, sifar. Butang tambah 6, 7, 5. Butang sama dengan, kemudian darab dengan 1, 4. Butang sama dengan, jadi jawapannya 1,383,270. Betul atau salah? Salah. Kena buat darab dahulu. Sebab apa? Sebab prinsip operasi bergabung. Ku daba tato. Okey, darab dahulu. Jadi tekan semula butang C untuk clearkan nombor. Jadi tekan butang 6, 7, 5. Darab, butang darab 1, 4. Butang sama dengan, okey, sama dengan 9,450. Kemudian terus untuk tambah, terus boleh tambah. Okey, tekan butang tambah 9, 8, 1, 3, sifar. Butang sama dengan, jadi jawapannya sama dengan 107,580. Ini jawapannya. Tekan butang C untuk clearkan nombor jadi sifar. Okey, kemudian tekan butang 1, sifar, 7, 8, 9, 6. Tekan butang bahagi. Bahagi dengan 1, 9. Butang sama dengan, jawapannya sama dengan 5,638,73684. Ini jawapannya ada 5 tempat perpuluhan. Jadi soalan yang keempat ni, dia suruh bundarkan jawapan kepada 1 tempat perpuluhan, B 2 tempat perpuluhan. Jadi macam mana Cah? Satu tempat perpuluhan, bagaimanakah? Jadi 1 tempat perpuluhan ni, selepas titik perpuluhan, 7 ni adalah 1 tempat perpuluhan. 3, 2 tempat perpuluhan. 6, 3 tempat perpuluhan. 8, 4 tempat perpuluhan. 4, 5 tempat perpuluhan. Itu maksudnya. Jadi soalan 1 tempat perpuluhan ni, angka 7 ni adalah 1 tempat perpuluhan. Kemudian, cari pasangannya sebelah kanan. So, sekarang ni jadi 73. Jadi, angka 73, kalau kita kayuh basikal antara 10 hingga 80, tengah ni 75, 73 berada di sini. Sampai di sini tak larat, dia akan jatuh ke kiri, ke titik 70. Jadi, tulislah 70. Sebelah kanan nombor kena sifarkan. Sifar, sifar, sifar. Okey, sebelah kiri ini adalah titik perpuluhan. Sebelah kiri kekalkan nombor 8, 7, 6, 5. Jadi jawapannya sekarang ni 5,678,7. Okey, sifar belakang ni tak perlu tulislah. Kemudian soalan kedua, 2 tempat perpuluhan. Ingat, ini adalah titik perpuluhan. Angka 7, 1 tempat perpuluhan. Angka 3, 2 tempat perpuluhan. Jadi bulatkan angka 3, kemudian cari pasangannya berada di sebelah kanan. Sekarang ni jadi nombor 36. Jadi angka 36, kalau kita kayuh basikal mendaki bukit di antara checkpoint 30 hingga 40. Jadi tengah-tengah ni 35. Jadi 36 berada di sini. Kalau sampai kayuh basikal sampai sini tak larat, dia akan jatuh ke kanan, ke titik 40.
Jadi tulislah titik 40 sebelah kanan, sifarkan, sebelah kiri kekalkan nombor 7 buat turun titik perpuluhan, kemudian 8, 7, 6, 5. Jadi jawapannya ialah 5678.74. Okey, sifar sebelah kanan ni tak perlu tulislah. Jadi ini jawapannya. Okey, seterusnya macam biasa kita cuba buat latihan daripada buku teks tahun 6. Ada 8 soalan dan cikgu akan share jawapannya. Jadi ini jawapannya. Itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.